Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, kita mulakan majlis dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lepas, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan bahawa maksiat pasti akan membawa kepada kehinaan, ketaatan akan membawa kepada kemuliaan. Begitu jugalah ketaatan ini adalah merupakan cahaya, adapun maksiat merupakan kegelapan. Kemudian Ibnu Athaillah berkata, jika bermaksiat kepada Allah, keimanan kamu tertutup bagaikan cahaya matahari yang terhalang dinding atau lilin yang engkau tutup dengan mangkuk. Kemudian hadirilah majlis ilmu di masjid agar akal kamu tetap hidup. Jika usia kamu pendek, pasti akan menjadi panjang berkat keimanan, kekhusyukan, rasa takut, tadabbur, perenungan dan zikirmu kepada Allah. Kalau kamu mengetahui hakikat iman, tentu kamu tidak akan mendekati maksiat. Tidak ada musuh yang lebih jahat, lebih berat daripada nafsu. Tidak ada lawan yang lebih besar daripada syaitan, serta tidak ada penentangan yang lebih kuat daripada keinginan diri kamu sendiri. Imam Athaillah dia beri perumpamaan bahawa maksiat ini akan memalapkan cahaya iman. Dia menerangkan bahawa maksiat akan menghalang cahaya iman. Seperti mana maksiat merupakan hijab penghalang yang menutupi hati, begitu jugalah maksiat ni menghalang daripada cahaya iman. Maksiat menyebabkan cahaya iman tak dapat memancar menerangi hati. Dan dia orang Islam, kan, orang Islam ucap 2 kalimah syahadah, semayang, ada iman dalam hati. Iman dalam hati ini dia akan pancar pada anggota dia. Iman yang dalam hati ini dapat diketahui daripada tutur kata dia, daripada akhlak dia, cahaya-cahaya tu. Tapi kalau buat maksiat ini, maka cahaya iman ni tidak dapat memancar, nak menerangi hati pun tak dapat, apa lagi yang kat luar ni, kan? Sehingga hati itu diliputi kegelapan. Sepatutnya bila dah ada benih iman ini, makin lama makin hebat, memberi cahaya kepada hati dan memberi cahaya kepada anggota, tutur kata dan sebagainya. Tapi bila buat maksiat, maka hati itu terhalang daripada cahaya iman, tertutup. Asalnya ada cahaya, lampu ni tak? Lampu ni
Kalau kita buat maksiat, tertitik satu titik. Cahaya ni asalnya berapa watt? Asalnya boleh terang banyak tempat. Bila ada titik-titik hitam, akhirnya cahaya tu tak dapat menerangi yang sepatutnya, kan, kawasan yang sepatutnya. Macam itulah. Jika hati tu yang buat maksiat tu sentiasa buat maksiat, jika hati itu dibiarkan dalam kegelapan, gelap, maka semakin lama ia semakin merosak. Semakin lama semakin rosak hati itu. Keadaannya akan terus memburuk seiring dengan semakin tebalnya kegelapan yang menyelimuti hati. Kegelapan tadi disebabkan maksiat lah. Asalnya bagus hati itu, akhirnya bertambah gelap, bertambah rosak. Akhirnya busuklah. Busuk. Maka kita doalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terangi hati kita dengan cahaya iman. Terangi hati kita dengan cahaya iman, dan jangan dihijab, ditutup hati kita ni dengan maksiat. Kita mohon supaya Allah membersihkan hati kita dari penyakit hati, antaranya riak, nifak ni berpura-pura, dusta, khianat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita, perbaiki amalan kita, dan bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Baik. Macam mana kita nak menghindari hijab maksiat ini? Bagaimana kita nak menghindari diri kita daripada maksiat yang merosakkan hati kita? Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ialah dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu. Untuk apa kita hadiri majlis ilmu? Supaya kita mengetahui apa hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Asal belajar ni ialah kita nak tahu apa hak Allah yang kita sebagai hamba perlu tunaikan. Dan kita belajar juga kerana kita nak tahu pula apa perintah-perintah Allah yang Allah larang kita buat. Makna perintah yang Allah suruh kita buat, perintah yang Allah larang kita buat. Sebab kalau kita tak belajar, orang tu dia buat satu benda di sisi Allah, benda tu maksiat, benda tu dilarang, tapi disebabkan dia ni jahil, tak tahu, maka dia fikir dia buat kebaikan. Kan? Dia fikir dia buat kebaikan. Maka ilmu itulah antaranya yang mengajar, menjadi cahaya bagi kita untuk mengetahui apa yang Allah perintah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan bila kita ada ilmu, kita hadir di dalam majlis ilmu, kita akan merasakan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga melahirkan perasaan takut kepada Allah, cinta kepada Allah dan sebagainya. Bila ustaz ni datang, kita belajar, ustaz ni cerita nikmat Allah kepada kita banyak, maksiat kita pun banyak, kan? Dia cerita, akhirnya kita rasa sedih. Memang banyak dosa kita, memang banyak kita ni makan nikmat Allah, terima nikmat Allah, tapi kita banyak lawan perintah Allah. Dicerita-cerita sehingga hati kita jadi sedih. Kita pun nak bertaubat. Itu antara kebaikan-kebaikan majlis-majlis ilmu. Tapi kalau hati kita ni tuan-tuan tak didekatkan dengan majlis ilmu, maka hati kita ni tak boleh nak dibentuk. Akhlak kita pun tak boleh nak diperbaiki, pasal tak ada sumber yang masuk pada telinga kita untuk menjentik hati kita. Tak ada sumber. Kalau kita kat luar kan, kita keluar ni, kita jumpalah 1000 orang kat luar ni. Agak-agak tuan-tuan ada ke nak cerita-cerita benda-benda tentang hati kita, tentang kita kena cari amalan, kita kena buat amalan, kena cari bekalan akhirat. Ada tak? Payah ada, tapi payah. Suasana tu tak ada kat kita ni. Nak dengar benda tu kat mana? Dekat masjid lah, dekat majlis-majlis ilmu. Sehingga kita mengetahui apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita tinggalkan.
Saat ini, kata dia, ini kata penulis ni, begitu banyak di antara kita yang enggan mendatangi dan enggan menghadiri majlis ilmu. Zaman ni. Kerana apa? Kerana mereka disibukkan dengan urusan dunia. Penulis ni Indonesia. Dia kata zaman kita ni tak ramai yang nak mendatangi majlis ilmu. Semayang nak semayang, tapi majlis ilmu tak nak duduk. Itu pun ramai. Dah lah semayang tak ramai tak? Yang semayang dah lah tak ramai, kan? Lepas tu yang dah datang elok-elok kat masjid, yang nak dengar kuliah pun pula tak ramai. Balik. Itu suasana. Tapi kalau kat Indonesia tu, tuan-tuan tengok dia punya pengajian tu, tuan-tuan, bukan ramai manusia dia. Nampak macam ketawa kan, tapi ramai orang. Ketawa dia tu pun ramai masuk Islam. Ramai yang bertaubat. Saya rajin tengoklah. Tapi dia cakap Jawa kan. Ramai. Hebat Indonesia ni. Jadi dia kata zaman sekarang ni ramai orang disibukkan dengan dunia sehingga tidak mahu menghadiri majlis ilmu. Namun Allah memberi kita banyak alat-alat kemudahan yang boleh membantu kita untuk selalu ingat, untuk menambah ilmu, walaupun kita tak mendatangi majlis-majlis secara formal. Zaman sekarang ni lah. Tapi balik pada hati orang ni. Walaupun alat banyak, banyak kuliah-kuliah, walaupun kita ada alat tu, tapi hati tu tidak minat kepada agama, hati tu tidak minat untuk mencari ilmu. Walaupun ada alat tu tetap tak digunakan untuk ilmu dia, kan? Ada manusia dia belajar dengan ni. Ada seorang ustaz juga dia. Pengajian kat luar negara ni kan, dia boleh dengar. Disiplin pula dia tu. Disiplin. Satu kitab tu dah ada rakaman semua, dia boleh dengar dalam masa seminggu habis satu kitab, 2 minggu habis satu kitab. Rajin dia. Rajin. Pasal dia nak. Dan dia pula letak jadual dia pula. Waktu pukul 11.30 malam dia akan dengar pengajian. Dia letak waktu dia. 11.30 malam dia akan dengar. Lepas tu saya tanya, tidur kau apa? Dia kata pukul 2 ke tidur lah, dia kata. 2 pagi ke 1.30 tidur. Dia disiplin macam tu. Sebab dia sampai 10.30 malam ada kuliah. 10.30, 11 ada kuliah. 11.30 tu baru dia pergi dengar. Macam tu lah disiplin. Kalau kita boleh disiplin, baguslah. Tak? Zaman sekarang walaupun alatnya banyak, alat bantu untuk mencari ilmu itu banyak, kalau kita guna, kita untung. Maka tak termasuklah kita dalam golongan orang yang lalai. Tapi walaupun alat banyak, semua benda ada, semua disediakan, kita tak nak juga mencari. Masa tu kita nak salahkan siapa? Dan bagi belajar percuma pun tak nak. Belajar tak payah datang, tak payah pergi jauh-jauh pun tak nak. Tak payah pergi jauh-jauh, jalan sana jalan sini tak payah. Duduk kat rumah pun boleh belajar, pun tak nak juga. Maka kalau kita tersalah langkah dalam dunia ni, maka kita jangan salahkan orang lain, tetapi kitalah orang yang patut disalahkan. Kerana apa? Kita sentiasa mengikut keinginan nafsu kita. Nafsu itu musuh yang sentiasa berada bersama kita. Tidak ada lawan yang lebih besar daripada syaitan. Dahlah nafsu tu duduk ajak kita kepada benda-benda yang menyeronokkan nafsu. Dan syaitan pula dari luar, dia pula mencari jalan merosakkan kita. Maka kita lawanlah. Tapi yang paling susah ialah melawan keinginan kita sendiri. Itu yang paling susah. Keinginan kita. Manusia ni dia seronok kalau tak ada kerja. Manusia ni seronok kalau boleh tidur banyak, makan banyak, ni banyak, tak payah buat apa-apa. Dia seronok macam tu. Dia memang seronok. Duit banyak, seronok dia. Walaupun dia jarang guna duit tu, tapi duit banyak tu dia seronok. Itu.
walaupun dia tak boleh nak guna duit tu. Jadi keinginan itulah yang kita perlu lawan. Kalau kita dapat lawan, kita jadilah orang yang beruntung. Semua kita ni melawan. Lepas tu bila kita tanya orang yang hebat-hebat ni kan, kamu tak suka ke tidur lama-lama? Dia kata, siapa yang tak suka, dia kata. Ada seorang tok guru saya tanya kan, dia kata siapa tak suka? Memang seronok lah nak tidur, dia kata. Nak pula dia kata dah tua-tua ni, dah tua-tua lagi lah nak rehat, nak tidur, dia kata. Tapi dia tak boleh buat, dia kata. Rugi. Ada seorang guru, mata tak berapa nampak dah sekarang kan, patutnya apa, rehat-rehat lah tak? Tak juga, dia nak membaca juga. Pasal apa? Kalau tidak rugi. Dah lah tua, dia kata. Masa tinggal sikit, lepas tu kita tak nak guna betul-betul. Itu bijak ke tak bijak tu? Lepas nak cakap, dia kata, walaupun perkataan ni bukan untuk guru tu cakap, ni saya sendiri cakap lah. Kita ni selalu cakap gini, walaupun perkataan tu tak betul, kita guna jugalah walaupun tak betul. Waktu muda-muda ni kita enjoy habis-habis, ya tak? Nanti dah tua nanti barulah kita bertaubat, beribadat, ya tak? Memang tak betul kan tu kan? Betul ke cakap tu? Waktu muda-muda ni kita enjoy habis-habis. Nanti dah tua umur 40 nanti barulah kita bertaubat, kita buat ibadat. Betul katakan? Memang tak betul kan? Tapi tak apa, walaupun tak betul, kita nak tanya sekarang. Sekarang ni kita dah tua ke belum? Yang cakap dulu kan, kata waktu muda enjoy, betul-betul kan? Sekarang ni dia dah tua dah, dia buat ibadat ke tidak? Seperti mana yang dia cakap tadi. Waktu muda ni enjoy betul-betul. Nanti bila dah tua nanti baru bertaubat. Kita kata okey lah, sekarang ni dah tua, dah bertaubat ke tidak? Dah tua, buat ibadat ke tidak? Dah bersungguh-sungguh ke tidak? Tidak juga dia. Walaupun perkataan tu tak betul, tapi orang pun tak boleh buat benda tu. Yang dia nak apa? Seronok waktu muda. Walaupun dah tua, tetap juga masih bermaksiat, masih juga tidak mencari bekalan-bekalan untuk akhirat. Kita cakap-cakap ni tuan-tuan, cari bekalan akhirat ni bukan makna buat tak tahu urusan dunia, tidak. Urusan dunia ini dia jadi ibadat bila kita ada ilmu. Kerana apa? Urusan dunia yang kita nak buat ni, kita nak pastikan sesuai dengan perintah Allah. Barulah urusan yang kita buat ini dia ada harga sehingga akhirat. Lepas tu kita belajar. Bukan makna cari akhirat ni urusan dunia ni buat tak tahu. Tidak. Buatlah apa nak buat kat dunia ni, tapi pastikan benda kita nak buat ini sesuai dengan apa yang Nabi ajar. Yang kedua, masa yang kita ada ni carilah bekalan sebanyak-banyak untuk akhirat, amalan-amalan yang khusus. Okey, habis. Baik. Kemudian dia kata, Ibnu Athaillah berkata, jangan kamu mengira bahawa orang yang dia kata sini sial lah, kita nak ubah makna apa Jangan kamu mengira bahawa orang yang rugi adalah orang yang tertawan dan yang ditahan. Jangan kamu fikir orang yang mendapat kecelakaan itu ialah orang yang tertawan dan yang ditahan. Kena tawan dengan musuh kan, kena tahan. Dia kata, namun orang yang mendapat kecelakaan yang sebenarnya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dan mengotori kerajaan Allah yang suci dengan najis dosa. Sungguh kamu benar-benar bodoh jika diperlakukan dengan baik oleh Tuhan kamu, tetapi kamu membalasnya dengan penentangan. Ini kata-kata Ibnu Athaillah. Dia kata, kita faham orang yang mendapat bala, orang yang kesian, orang ni kerana kena tahan dengan musuh, disakiti, kena masuk penjara kerana fitnah, dia masuk penjara ni semua. Tapi dia kata orang yang paling rugi sekali dalam hidup ni ialah orang yang melakukan maksiat. Kita jalan-jalan terpijak duri, bawa kenderaan rosak, kadang-kadang aksiden kan. Memang itu semua
kecelakaan dan semua kan. Semua benda tak elok lah tak. Tapi yang lagi teruk, yang lagi bahaya ialah apabila seseorang ini membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling teruk sekali. Baik, kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu bahawa Dia sentiasa memperlakukan kita dengan baik. Allah menjanjikan kehidupan yang menyenangkan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kepada sesiapa yang mentaati Allah. Gini tuan-tuan. Dia kata orang yang paling jahil ialah orang yang diperlakukan oleh tuannya dengan kebaikan, namun dia balas dengan kejahatan. Itu orang yang paling tak guna langsung. Dia kata tak, Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat daripada mula kita dilahirkan sampailah sekarang. Dulu sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah, lepas tu boleh kerja, boleh bernikah, ada anak, macam-macam ada. Daripada tak reti berjalan sampai pandai berjalan. Apa benda yang kita nak Allah tak bagi? Dalam satu buku dia tanya macam tu. Kita tengah susah-susah, kita tengah sakit, kita tengah ada kerunsingan, kita, ya Allah, Engkau selesaikanlah masalah aku ni, ya Allah, Engkau berilah kesihatan. Bila kita minta tu, apa benda yang kita minta yang Allah tak bagi? Cuba kita tanya. Saya ada runsing lah, ada masalah ni lah, ada masalah ni lah. Kita minta pada Allah, kan? Lepas tu Allah tak bagi, apa dia? Tuan-tuan cakap, kalau tuan-tuan boleh tulis 10, tulis lah kalau boleh. Apa yang kita minta, kita tak dapat. Dulu tuan-tuan nak ada rumah tangga, ada isteri, ada anak, dapat. Waktu belajar dulu, lepas belajar nanti nak kerja, nak ni, nak tu, dapat. Apa benda tak dapat? Semua Allah bagi. Padahal kita kadang-kadang taat perintah dia, kadang-kadang kita lawan dia. Waktu muda-muda dulu tak fikir perintah Allah, Allah bagi juga gitu. Kita tak fikir halal haram, dosa pahala, tak fikir. Allah tetap bagi lagi apa yang kita nak. Macam tu yang baiknya, tapi kita lawan dia. Sampai dah umur dah senja pun masih lagi melawan, masih lagi tidak mahu kembali kepada Allah. Rugi ke tak rugi orang ni? Rugi orang ni. Tak. Kita ni, kalau kita bekerja dengan orang kan, orang ni bagi gaji 10,000 sebulan. Tokey yang bagi gaji ni, majikan yang bagi gaji ni 10,000 sebulan ni, dia bagi gaji pada kita saja-saja ke pasal kita buat kerja? Pasal kita buat kerja. Majikan tu baik sangat ke pada kita? Baik sangat kepada kita majikan tu? Tidak juga. Pasal kita buat kerja baru dia bagi duit. Kalau kita tak buat kerja, dia bagi tak? Mana dia nak bagi? Cuba kita tak buat kerja, dia bagi tak? Bagi dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia bagi kita. Allah, kan? Allah bagi kita. Majikan tu, kita buat kerja dia bagi, bukan baik sangat dia, kan? Tapi kalau kita, kita buat kerja, dia bagi duit, kan? Tiba-tiba pekerja ni mencuri harta majikan. Tiba-tiba pekerja ni menipu di dalam kerja. Agak-agak majikan tu marah ke tidak? Dah sekali dia kata, okey tak apa, saya bagi amaran. Ya tak? Kali kedua tengok, buat lagi. Kali ketiga buat lagi. Agak-agak lepas tu dia buat apa? Kamu pergi keluar, pergi cari kerja lain. Ya tak? Kalau Allah buat kita macam tu, agak-agak mana kita nak pergi? Sekali buat salah tak apa, kedua tak apa, ketiga kamu keluarlah. Kalau keluar daripada rahmat Allah itu memang payah kata. Kalau Allah suruh keluar macam mana? Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita peluang, beri kepada kita masa, beri kepada kita kadang-kadang nikmat. Aku boleh duduk majlis ilmu ni kan, bukan semua orang duduk majlis ilmu ni daripada muda, tak ada.
Kan ada orang daripada muda, ada orang dah berumur remaja, ada orang dah tua, boleh duduk. Kita pun rasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah bagi peluang, Allah sayang pada kita. Apa itu dia kata orang yang paling bodoh sekali ialah orang yang diperlakukan oleh tuannya dengan kebaikan tetapi kamu membalasnya dengan penentangan, penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu bahawa Allah senantiasa memperlakukan kita dengan kebaikan. Allah menjanjikan kehidupan yang menyenangkan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kepada sesiapa yang mentaatinya. Allah juga menjamin rezeki untuk seluruh makhluknya. Dahlah dia bagi semua pada kita, kan? Dan dia minta apa? Gunalah nikmat yang aku bagi ini sesuai dengan kehendak aku. Itu je lah. Macam kita dengan majikan lah. Majikan, okey saya ambil kamu sebagai pekerja, tapi kamu punya kerja begini. Buat je lah. Tak? Kalau kamu buat kerja, gaji kamu macam tu. Kita buatlah kerja ikut perintah bos ni kan, gaji tetap macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak buat macam tu. Allah Ta'ala bagi benda yang manusia tak boleh bagi. Kemudian dia kata, kamu gunalah nikmat aku ni dan kamu bersyukur dengan nikmat aku sesuai dengan apa yang aku kendaki. Guna nikmat ini sesuai dengan apa yang Allah benarkan. Kalau kita guna nikmat sesuai dengan apa yang Allah benarkan, kita bersyukur, Allah cakap Allah tambah lagi nikmat. Kalau kerja tu, gaji macam tu je lah. Kalau nak tunggu pun tunggu bonus lah, tak? Kalau ada. Tapi Allah kata aku akan tambah lagi. Ini hebatnya. Baik. Allah menjamin rezeki hamba-hambanya. Baik. Ketika Allah telah berbuat baik kepada kita, justru kita membalasnya dengan penentangan dan pengkhianatan. Sepatutnya kita melakukan ketaatan, tapi kita menentang Allah dan mengisi bumi ini dengan berbagai macam dosa yang tidak terhitung banyaknya, serta melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penentangan ni begini tuan-tuan. Penentangan ni ialah apa yang Allah perintah buat, kita tak buat. Apa yang Allah larang kita buat, kita buat. Itu merupakan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita menghina agama Allah. Kita menghina hukum hakam yang Allah tetapkan. Itu pun menghina Allah Subhanahu wa taala. Riba itu haram. Riba itu haram. Kita kata, kenapa pula haram? Ikut suka saya lah. Saya sanggup nak bayar, saya bayarlah. Itu penentangan kepada Allah. Kita kata tutup aurat ini wajib, kemudian kita komplain pula, mana ada wajib, mana boleh macam ni, ikut suka saya lah. Itu penentangan kepada Allah. Lepas tu bila Allah tetapkan hukuman, Allah tetapkan peraturan, jangan kita lawan, jangan kita sanggah peraturan tu, walaupun kita tak buat benda tu. Contohnya semayang ni wajib, jangan sekali-kali kita lawan. Ikut suka saya lah, saya nak semayang ke tak semayang, ikut suka saya lah. Awak sibuk buat apa? Kalau masuk neraka, saya yang masuk neraka, bukan awak. Itu terror tu. Bukan saya lah, ini cerita orang lain. Kalau saya, payah. Jangan buat macam tu. Walaupun orang ni dia tak semayang, bila orang cakap ini Allah perintahkan, diam. Hati kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku jadi orang yang sesuai dengan apa yang kau perintah. Macam tu lah, jangan lawan. Kita lawan makna kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita melawan orang yang bercakap depan kita sebenarnya. Itu kena jaga. Lepas itu orang yang dia jaga diri dia ni, jahat macam mana pun, ni pengalaman lah saya tengok. Dia ni jahat teruk macam mana pun, akhir-akhir dia dapat jalan-jalan kebaikan. Itu. Sebab dia bila buat jahat dia tu, memang dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia ni banyak kesalahan. Tapi bila orang buat baik ini, dia tak pernah halang. Tak pernah halang dia. Bahkan dia suruh buat baik. Dia tu jahat.
Tapi dia tak pernah, kalau kita cakap gini-gini, dia nak mempertahankan diri dia buat salah tu, tak pernah. Dia tak pernah cakap, alah, walau ni semayang-semayang pun belum tentu baik. Dia tak pernah cakap benda macam tu. Kita ramai orang cakap macam tu. Alah, semayang-semayang pun belum tentu baik. Awak tak percaya, awak cubalah pergi surau Al-Huda tu. Awak bawa elok-elok, awak bawa selipar elok, selipar cantik-cantik, balik langsung tak ada selipar. Yang mencuri siapa? Orang yang datang semayang tu lah. Dia buat cerita. Ya tak? Tapi orang ini yang saya cakap ni tak pernah buat macam tu. Walaupun dia tak semayang, dia tak pernah. Sebab bila kita cakap jenis macam tu, sebenarnya kita menentang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi nikmat macam-macam, tapi kita menentang dia. Lepas tu benda-benda ni tuan-tuan kena jaga. Kalau kita betul kita buat maksiat, kita mengaku lah. Kita minta supaya Allah keluarkan kita daripada maksiat. Adapun kita nak mempertahankan diri kita buat maksiat sehingga menghina, mencerca, menentang peraturan Allah, itu menambahkan lagi dosa kita. Dosa seseorang. Baik. Kita melupakan janji yang Allah tuntut dari kita sehingga apa yang Allah katakan terwujud. Rasakanlah seksaan akibat sikapmu yang melupakan pertemuan dengan harimu ini. Jadi kita ni disebabkan kita lupa dengan janji yang Allah beritahu, kamu selepas hidup akan mati, selepas mati akan dihidupkan semula dan akan dipertanggungjawabkan dengan amalan-amalan kamu. Allah beritahu, Allah tak sorok. Orang yang berjaya ialah orang yang mentaati perintah aku, orang yang rugi ialah orang yang melawan perintah aku. Allah beritahu. Tapi bila kita lupa kepada Allah di dunia, maka ke akhirat orang tersebut akan dilupakan oleh Allah. Maknanya Allah tak beri rahmat kepada orang tu di akhirat. Dekat dunia ni semua orang Allah bagi. Kamu taat pun Allah bagi, kita buat maksiat pun Allah bagi. Tapi ke akhirat Allah beri kebaikan dan Allah ampunkan dosa orang-orang yang Dia kasihi. Lepas tu kita jangan nilai hidup kita ini dengan kesenangan yang kita dapat. Kita jangan nilai diri kita, saya ni sebenarnya baik ni, saya ni baik, saya ni Allah sayang saya. Pasal apa? Macam mana kita tahu? Dia kata apa yang saya nak saya dapat, apa yang saya nak saya dapat. Tak. Dia bukan macam tu. Sayang tak sayangnya Allah kepada kita, kedudukan kita ni tinggi di sisi Allah ke tidak, ialah sejauh mana hati kita cinta kepada Allah, tubuh badan kita banyak berbakti kepada Allah. Kita guna tubuh badan kita untuk beri kebaikan kepada manusia lain. Macam itulah. Macam tu. Baik. Dia kata ni, penulis ni kata, wahai diri, wahai insan, sesungguhnya Tuhan telah memberi kamu yang sebelumnya tak pernah kamu harapkan. Allah telah beri kepada kita sesuatu benda yang tak pernah kita harapkan. Kita pernah minta nak hidup, benar. Waktu kita umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita pernah minta, biarlah hidup sampai 60 tahun, 80 tahun, 100. Pernah minta? Tak pernah. Dia kata Allah telah memberi kamu yang sebelumnya kamu tak pernah harapkan. Allah bagi macam-macam. Dan Allah menganugerahkan kepada kamu sesuatu yang tak pernah kamu minta. Yang kita tak minta pun Allah bagi. Kalau nak tunggu kita minta, payah kita. Kalau nak tunggu kita minta bahawa Allah bagi, nak tunggu kita minta bahawa Allah nak bagi, susah kita tuan-tuan. Susah. Tapi Allah bagi tanpa kita minta. Kalau susahnya macam mana tuan-tuan? Susahnya macam ni. Berapa ni? Berapa minit? 5 minit. Susah ni. Kalau semua benda, kalau nak jadi kena minta. Kalau nak jadi kena minta. Kalau nak benda tu kena minta. Susah tuan-tuan. Kita nak makan pun susah tuan-tuan. Kita nak makan, minta biar makanan ni boleh masuk mulut. Susah. Kena minta dulu. Lepas tu bila masuk pula tekak, kena minta, ya Allah, kau biarlah makanan ni masuk kat sini, masuk kat sana, masuk kat sini, yang ini. Lepas tu pecahkanlah dia jadi tenaga lah. Semua kena minta. Payah kita. Siapa pernah minta?
Yang setakat minta makanan adalah kat kedai mamak, nasi biryani satu, minta setakat tu adalah tak? Bila makanan ni masuk, ada kita minta apa-apa pada Tuhan. Yang ni jadikan tenaga lah, yang ni jadikan ni lah, masuk kat sini, masuk kat sini. Ada kat? Tak ada. Kita tak minta pun Allah bagi. Macam-macam nikmat lah. Lepas tu dah minum lah, lepas tu ada pula yang nak pergi kepada kencing, nak jadi kencing, yang ni pula jadi najis, yang ni siapa punya kerja? Kita pernah minta? Kita pernah minta pernah? Mana pernah? Ada minta ke je? Mana ada? Itu dia kata Allah anugerahkan kepada kita sesuatu yang tak pernah kau minta, tapi Allah bagi nikmat tu, bagi. Kemudian nikmat Allah lagi apa? Allah menutupi keburukan kamu yang berbau sangat busuk. Allah tutup kelemahan kita, Allah tutup keburukan kita. Kalau keburukan kita tu boleh dicium baunya, sudah tentu baunya cukup busuk, lebih busuk daripada bangkai binatang. Dan kalau nak cerita maksiat kita buat ni, keburukan yang kita buat ni, kalau dia jadi bau, maka lebih teruk daripada bau sampah tu. Dia kata. Tapi Allah tutup. Allah tutup. Tadi main judi, lepas tu masuk masjid, muka sama kan, lebih kurang je kan tak? Tadi buat benda haram, kemudian datang jumpa kawan, elok je kan. Cuba kalau benda yang kita orang ni buat maksiat, dia bertukar jadi bau, agak-agak tuan-tuan je ada. Kita nak berjalan mudah ke? Nak bergaul dengan masyarakat mudah ke? Nak duduk dalam masjid pun mudah ke? Sedangkan ada yang buat maksiat, dia tahu susah. Tapi Allah tutup maksiat kita, keburukan kita. Andai bau keburukan kamu disingkapkan, nescaya akan menimbulkan pergaduhan, masalah lah dalam masyarakat. Namun perkara itu tidak dilakukan terhadap kamu. Allah jaga kita, Allah jaga air muka kita, sehingga kan kadang-kadang maksiat yang kita buat tak ada orang yang tahu, Allah tutup. Maksiat ni jangan cerita pada orang. Walaupun kita dah bertaubat, kita jangan cerita, alhamdulillah ustaz, saya dapat duduk kat majlis ustaz, saya ni dulu ustaz, ginilah gitulah gini. Jangan. Orang tak tahu, Allah tutup. Kemudian Allah bagi rezeki kita. Kita boleh dengar kuliah, kita boleh datang masjid kan. Kita bersyukur kepada Allah. Kita rasa bertambah malu lagi dengan Allah. Kita rasa bertambah banyak sangat nikmat yang Allah bagi. Kita rasa sedih kerana kita perlakuan kita yang dulu macam ni, yang sekarang pun sama juga, Allah bagi macam-macam pun ada juga maksiat kita buat. Kita rasa sedih. Kita rasa apa? Kita perlu mendekatkan diri kepada Allah. Kita harap kepada Allah. Macam tu je lah. Jangan tuan-tuan cerita, ustaz saya ni dulu ustaz gini, kita tak payah. Dan bila Allah tutup, biar tutup benda tu. Jangan kita buka-buka benda tu. Baik. Perhatikanlah, apakah kau seorang budak ataupun kau seorang yang merdeka. Maknanya dia kata, Allah bagi nikmat kepada kita ni, sehingga Allah jadikan kita ni seorang manusia yang merdeka, bukan seorang hamba. Tak ada orang paksa kamu, buat ni. Ada Allah bagi macam tu. Kalau hamba tu, ini kena buat ni, buat ni. Kenapa tak buat ni? Bos tanya, nak buat ni, padahal bukan hamba, pekerja buat ni. Tapi Allah tak ada. Dia bagi kita kemuliaan hidup sebagai seorang yang merdeka. Dia beri kita syariat, panduan hidup. Dia beri kepada kita akal untuk berfikir. Maka kita buatlah. Kita nak cari jalan sebelah kanan, kita carilah jalan sebelah kanan. Kalau kita nak cari jalan sebelah kiri, ikutlah jalan sebelah kiri. Tapi Allah beritahu, ingat, kesudahannya ialah kamu akan datang menghadap aku seorang-seorang. Allah beritahu. Kata dalam hadis, buatlah apa yang kamu nak buat kat dunia ni, tapi ingat, akhirnya kamu akan datang menghadap aku seorang-seorang, dan kamu akan menjawab di hadapan aku seorang-seorang. Ketika tu kamu akan melihat ke kanan,
mana amalan aku, mana amalan kebaikan aku, tak ada apa-apa. Tengok sebelah kiri pula, banyaknya amalan-amalan maksiat. Maka ditimbanglah amalan-amalan manusia tu. Ditimbang amalan manusia. Ketika tu dalam sebuah hadis sebut, ketika tu ada seorang manusia ni, dia tak cukup satu lagi kebaikan nak selamatkan dia daripada api neraka, tak cukup satu. Dia pun mintalah kepada isterinya, si suami minta kepada isteri, isteri pun tak bagi. Tak boleh bang, saya pun takut. Ayah ni minta kepada anak, wahai anak, engkau ada banyak pahala, engkau hafaz Quran, engkau selalu semayang, engkau selalu buat ni, bagilah satu pahala kepada ayah, bantulah ayah. Anak ni kata, hari ni tak ada orang yang dapat bantu wahai ayah. Kalau ayah minta benda lain, semua boleh bagi, tapi kebaikan pahala ni tak boleh nak bagi. Tengok sana, tak ada orang yang nak bantu. Jadi Allah beritahu, Nabi SAW menceritakan kepada kita, memberi panduan kepada kita bagaimana kita sepatutnya hidup dan bagaimana sepatutnya kita menggunakan masa nikmat yang Allah beri ini supaya akhirat nanti kita mendapat kejayaan. Dunia pun mendapat kejayaan, akhirat pun mendapat kejayaan. Yang paling payah sekali tuan-tuan, menyesal. Kenapalah aku tak buat ni? Kenapalah aku tak buat ni? Kalau selalu macam tu, lama-lama sakit jantung. Betul tak? Orang ni cakap apa? Duduk hidup ni dah tua-tua ni kena relax, kena happy. Tapi kalau kenapa tak buat, lama dapat penyakit. Macam itulah penyesalan ke akhirat, lagilah mendatangkan penyakit. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.